Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Berkaitan tentang tajuk bid'ah, yang mana isu bid'ah ini menjadi kekeliruan dalam fikiran sebahagian umat Islam, sehingga mereka terdorong mempertikaikan amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam yang lain. Seumpama amalan melakukan tahlil arwah misalnya, amalan sambutan Maulidur Rasul misalnya, dan juga bahkan ada yang mempertikaikan amalan yang biasa dilakukan dalam masyarakat kita, terutamanya sebelum pandemik COVID-19, iaitu membaca Yasin beramai-ramai pada setiap malam Jumaat. Kenapakah mereka mempertikaikan amalan-amalan ini? Kerana kata mereka, amalan-amalan ini tidak berlaku di zaman Rasulullah SAW. Tak ada yang namanya tahlil arwah, padahal ramai sahaja sahabat-sahabat yang meninggal dunia. Tidak ada riwayat mengatakan Nabi SAW menganjurkan apa yang dikatakan sebagai tahlil arwah ataupun kenduri arwah. Jadi oleh itu, ini adalah perbuatan bid'ah dan oleh itu ianya haram. Begitu juga misalnya sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita lakukan di zaman kita sekarang, ada diadakan ceramah sempena Maulidur Rasul, ada diadakan jamuan sempena Maulidur Rasul, ada diadakan majlis salawat sempena Maulidur Rasul dan seumpama dengannya. Ini tidak berlaku di zaman Nabi SAW, bahkan di zaman Khulafa'ur Rasyidin. Jadi jelas ini perkara bid'ah, oleh itu ianya haram dan sesat, dan yang lain-lain. Kenapa? Kerana memang di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menerangkan bahawa setiap bid'ah itu sesat. Jadi di situlah punca kekeliruannya. Bukan salah hadis, hadisnya hadis yang sahih, tapi salah dalam memahami hadis. Yang ini yang kita selalu sebutkan, kefahaman yang tidak sahih terhadap hadis yang sahih. Hadis tidak ada masalah, tetapi masalah adalah pada kefahaman orang yang berinteraksi dengan hadis tersebut. Ini fokus kita pada hari ini, iaitu menerangkan punca kekeliruan kenapa sebahagian daripada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita sangat rigid, sangat keras dalam bab ini sehingga melabelkan perbuatan-perbuatan ini haram. Ya, memang kita tidak nafikan di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri, ada yang menjelaskan hukum haram atau makruh, misalnya berkaitan tentang apa yang dikatakan kenduri arwah, tidak dinafikan. Tetapi apa beza dia? Ini penting ya. Selalu kita diperli, kamu ni mengaku sahaja mazhab Syafi'i, tapi kamu tak ikut pun fatwa ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri, tak ikut pun fatwa Imam Syafi'i sendiri. Apa fatwa Imam Syafi'i, kita tanya? Oh, fatwa Imam Syafi'i adalah kenduri arwah adalah haram. Fatwa ulama-ulama mazhab Syafi'i, kenduri arwah adalah haram. Kenapa ustaz tidak ikut? Jadi kita kata bukan kita tidak ikut, tetapi kita memahami kalam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, memahami kalam ulama-ulama mazhab Syafi'i mengikut tempat yang dimaksudkan. Saya selalu bila mendepani orang-orang yang mendakwa kononnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengharamkan kenduri arwah, saya selalu minta tolong bagi kepada saya nas percakapan Imam Syafi'i itu. Tolong bagi apa yang Imam Syafi'i sebut, yang kamu kata Imam Syafi'i haramkan kenduri arwah itu, dan dari kitab mana, bagaimana ayatnya. Setakat ini bila saya minta begitu belum dapat. Belum ada yang mendakwa Imam Syafi'i mengharamkan kenduri arwah tu datang balik. Padahal kalau kita semak, apa yang dilarang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah apa yang disebut sebagai maktam. Bahkan yang disebut dalam kitab-kitab ulama-ulama mazhab Syafi'i juga ada kaitan, ada persamaan dengan kenduri arwah, iaitu berkumpul di rumah si mati,
ya, ada makan-makan dan sebagainya, kan? Kalau kita baca sepintas lalu, ya, itulah kenduri arwah. Dan mereka mengatakan itu bid'ah yang munkarah, bid'ah yang tidak bagus. Jadi kita kena faham, pertama, yang dilarang oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu adalah perkumpulan di rumah si mati yang ada kaitan dengan perbuatan meratap kematian. Jadi para ulama kita dahulu, apabila mereka melihat manusia berkumpul di rumah si mati, mereka menganalisakan itu sebagai sebahagian daripada bentuk ratapan. Ya, kunna nahsibuhu minan niyahah, kami mengira perbuatan itu adalah sebahagian daripada perbuatan meratap. Jadi meratap ini perbuatan yang haram, maka apa sahaja yang berkaitan dengan yang haram, dia akan mengambil hukum yang sama, iaitu haram. Ya, yang haram adalah meratap. Kenapa berkumpul? Oh, kerana nak merataplah, nak menangisi kepergian si mati. Itu jelas hukumnya haram. Jadi berkumpul itu adalah aktiviti yang membawa kepada yang haram, maka hukumnya haram. Demikian juga misalnya ulama-ulama mazhab Syafi'i menegaskan haram apabila jamuan makan di rumah si mati itu melibatkan harta yang haram, seperti harta anak yatim. Jadi keharaman itu adalah kerana menggunakan duit yang haram, atau semata-mata berkumpul sebagai satu adat untuk membesarkan urusan kematian. Bagi nampak ni ada orang mati ni, itu juga sekurang-kurangnya makruh kerana tidak dituntut demikian. Yang kita terbuka, yang kita rasa open dari segi hukum adalah, pertama, kalau perkumpulan itu tidak dengan tujuan untuk meratap. Ya. Yang kedua, kalau ada jamuan bukan atas dasar paksaan. Kerana orang-orang memaksa, apa ni kamu saudara mati pun tak buat jamuan. Kalau demikian jelas tidak dibenarkan. Kerana itu membebankan keluarga si mati yang sudah sedia terbeban dengan urusan kematian. Yang ketiga, sekiranya kita katakan, ya, perkumpulan itu ataupun jamuan itu menggunakan kos daripada orang yang hartanya haram diambil, seperti anak yatim, ya. Jadi anak yatim ini biasa berlaku dalam kematian. Kenapa? Kerana anak si mati yang belum baligh, ya, si mati itu bapa meninggal, anak belum baligh, maka anak yang belum baligh itu takrifnya anak yatim. Jadi yang ini yang mungkin berlaku dalam masyarakat. Mereka tanya kepada anak yatim tadi, ya, boleh tak kami ambil dahulu sebahagian harta pusaka ni supaya kami boleh buat jamuan. Jadi mungkin anak yatim tu dia mengenangkan yang meninggal ayah dia kata okey, tak ada masalah, saya boleh je. Jadi kalau pun anak yatim tu kata ya boleh, tak ada masalah, saya redha daripada anak yatim itu tidak sah. Kerana redha itu berkaitan dengan sesuatu yang menjejaskan harta dia tanpa ada manfaat duniawi yang zahir. Ya, walaupun kita kata sedekah kan bermanfaat ustaz, ya, tapi itu manfaat yang akhirat. Jadi anak yatim ni dia belum lagi baligh, maka kalau dia kata saya redha pun redha dia tidak sah. Lalu bila digunakan harta dia untuk tujuan kenduri arwah tadi, maka hukumnya haram. Atau memang kenduri untuk bergembira dengan kematian, mana boleh. Bukan demikian. Tapi yang kita analisa sekarang yang berlaku bukan demikian, ya. Yang berlaku adalah keluarga si mati secara sukarela, tanpa mengambil duit yang haram, maknanya guna duit sendiri, bukan dipaksa oleh jiran, mereka itu menjemput orang untuk sama-sama berzikir dengan niat supaya pahala zikir, pahala bacaan Al-Quran, pahala dari selawat itu dihadiahkan kepada si mati. Maknanya di sisi Allah si mati dapat pahala daripada perbuatan orang-orang yang berzikir tadi. Jadi isu pahala zikir, pahala bacaan Al-Quran ini, majoriti ulama mengatakan pahala itu sampai kepada si mati.